Dan orang kata, kau ni biar kubur ayah kau kosong, kau tengok orang sebelah tu cantik, tengok sayang ke ayah dia. Kubur ayah kau duit banyak buatlah bagi cantik sikit kubur. Nampak? Nabi jelas melarang. Kita ni tuan-tuan, hak kita buat bukan ikut Nabi pun. Ikut siapa tak tahu. Dia tentu kubur Rasulullah pun buat cantik, buat binaan. Itu lain tuan-tuan. Kubur Rasulullah pernah ada orang yang menggali nak dapatkan jasad Rasulullah, Yahudi, dua orang Yahudi. Pernah ada dalam sejarah. Sebab tu kubur Rasulullah tu dia konkret. Tuan-tuan pergi sebelah je Masjid Nabi tengok perkuburan Al-Baqi'. Siapa ada di situ? Para sahabat Nabi yang mulia. Ada juga isteri Nabi. Antara sahabat Nabi dengan mak ayah kita, siapa lebih mulia? Sahabat Nabi. Tapi tuan-tuan tengok kubur mereka, rata je. Tak perlu buat tuan-tuan. Buat kubur cantik ni bukan tanda sayang pada ayah, bukan tanda sayang pada ibu, tetapi kita mengingkari larangan Nabi. Tuan-tuan wasiat kepada anak-anak tuan-tuan. Benda ni tuan-tuan kena wasiat. Panggil anak-anak macam sini, abah nak wasiat pada kamu tentang satu hal ni. Tuan-tuan jangan takut untuk cakap wasiat. Nabi berwasiat selalu pada para sahabat. Kita setiap kali hari Jumaat kan imam disuruh, usikum wa iyaya bitaqwallah, aku berwasiat pada kamu dan pada diri aku untuk bertakwa pada Allah. Kalau tak ada yang tu, tak sah Jumaat, khutbah tu tak sah. Itu rukun, disuruh untuk berwasiat bertakwa pada Allah. Jadi tuan-tuan jangan takut untuk berwasiat pada anak. Masyarakat kita, kalau ayah kata kumpul sini, ayah nak wasiat satu ni, anak terjegit, ayah buang tebiat. Sebab wasiat ni dia pesan kebaikan. Tuan-tuan jangan takut, selalu kena pesan kebaikan. Panggil anak-anak ni macam ni, esok kalau ayah mati ni, ayah tak nak ni, kubur bina-binaan ni ayah tak nak, tak payah. Paling apa ni, ada paling banyak pun cukup batu nisan. Tak ada hak tepi-tepi tu, tak ada, tak payah buat. Kalau kamu betul lah sayang pada ayah, kamulah yang memandikan jenazah ayah. Kalaulah kamu betul sayang pada ayah, kamulah yang akan mengkafankan jenazah ayah nanti. Kalaulah kamu betul sayang pada ayah, kamulah yang menjadi imam salat jenazah ayah nanti. Kalaulah kamu betul sayang pada ayah, kamulah yang menanggung jenazah ayah ini bawa ke perkuburan. Kalaulah kamu betul sayang pada ayah, kamulah yang menurunkan jenazah ayah ke dalam kubur. Dan kalau kamu betul sayang pada ayah, setiap kali salat 5 waktu, kamulah yang memohon keampunan pada Allah terhadap dosa-dosa ayah. Itu cara sayang pada ayah. Orang kita, dia rasa kalau sayang pada ayah dia, buat kedui tahlil, dia buat hak kubur cantik-cantik. Hak ni Nabi tak ajar pun. Hak Nabi suruh, hak Nabi ajar, tak nak buat. Nak jadi imam solat jenazah pun tak erti. Padahal yang mati tu ayah dia. Ayah yang mencari rezeki, nak sesuap nasi pada kecil dulu sampai besar jaga dia. Nak jadi imam solat jenazah, ini penghormatan terakhir, tak boleh buat. Buat kuliah arwah swasta kat orang surau. Kemudian buat kubur cantik-cantik. Hak ni Nabi larang, hak tu dia buat. Padahal penghormatan terakhir ni, jadi ya imam. Susah ke solat jenazah? Susah. Solat paling senang sekali. Sakit pinggang pun boleh solat, tak payah rukuk, berdiri je. Tuan-tuan, saya masa dalam tentera tu, kalau tuan-tuan pernah pergi ke kamp tentera masjid tentera kalau ada jenazah, tuan-tuan tengok ramai askar pakat solat belaka. Itu kena detail tu. Maksudnya kena dipaksa untuk hadir solat. Sebahagian yang muda-muda ni, hak baru masuk, rekrut baru masuk, sebahagian muda-muda ni tak erti pun solat jenazah.
Tapi mesti buat muka confident ketika solat. Walaupun tak tahu tuan-tuan, kena buat muka tahu. Jadi saya senang tuan, bila saya tengok keadaan macam ni, saya kata mai semua ni, jom kita duduk penjuru sana. Ni saya nak bagi kursus seminit je. Kursus ni akan berlangsung seminit je. Habis kursus ni kamu boleh solat jenazah. Ni kamu reti tak solat jenazah ni? Dia kata tak reti tuan. Kan dah kata dah tak reti. Apa yang kamu tak reti? Dia kata niat no. Lah apa yang susahnya niat? Saja aku solat jenazah lelaki, mayat lelaki ini, jenazah lelaki ini 4 takbir, ikut imamkan Allah Ta'ala, cukup mah. Dia tu yang usalli tu lah, yang tu tak payah pun tak apa tuan-tuan. Ni khusus minit. Hak usalli pun semua tu nak ajak khusus hari aja. Ni kursus minit. Okey, takbir pertama baca apa? Fatihah. Fatihah reti tak? Reti tuan. Takbir kedua selawat ke atas Nabi. Kan? Reti tak selawat atas Nabi? Paling kurang Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak panjang lagi sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Selawat reti tak? Reti ya. Takbir ketiga doakan untuk si mati, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Paling kurang doa Allah maghfir lahu. Paling kurang. Takkan tak reti cakap Allah maghfir lahu. Cuba sebut Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Ulang Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Ulang Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Ingat tak? Ingat. Takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu ila sampai akhir. Wajib baca? Tak wajib baca pun. So sekarang ni yang dia perlu ingat apa? Allah maghfir lahu je. Hak lain semua dia hafal dah. Takkan Allah maghfir lahu tak reti. Sekarang ni reti tak? Reti. Pergi sembahyang. Allahu Rabbi, senang je. Habis tu hak tak nak jadi imam bila ayah solat ni, tuan-tuan, ayah meninggal ni, hak tak nak jadi imam tu kenapa? Dia tu doa lepas solat jenazah tu tak reti. Allahu Rabbi, tak reti baca dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan hak pergi solat jenazah pun imam doa, tuan-tuan reti ke hak imam baca tu? Tak tahu pun imam baca apa, tapi buat muka confident amin. Yang penting waktu amin tu muka penuh confident. Tak reti pun. Kalau nak sangat, mak ni, anak, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Selawat kata Nabi, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa ayahku. Sesungguhnya kau maha pengampun ya Allah. So makmum lebih touching anak meminta keampunan untuk ayah dia. Hak ni tak nak buat. Hak nak buat, hak Nabi tak ajar, hak Nabi larang, hak tu sungguh buat. Masyarakat kita ni tuan-tuan, benda ni nak kena ubah. Tapi kalau ada ustaz cuba ubah, ustaz tu akan dilabel sebagai Wahabi. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Baik. Seterusnya, orang kata Wahabi ialah mereka yang tidak menetapkan sifat al-istiwa Allah di atas arash. Dia kata puak-puak Wahabi ni, dia kata Allah bersemayam di atas arash al-istiwa. Keempat-empat imam, sama ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, keempat-empat imam ini akidah mereka adalah Allah bersemayam di atas arash. Imam Malik, orang pernah tanya tentang al-istiwa, Allah bersemayam di atas arash. Data al-istiwa'u ma'lum, yang kata bersemayam itu diketahui sebab Allah yang bagi tahu. Kemudian wa kaifiyatuhu majhul, macam mana Allah semayam tak tahu. Tak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah, tak payah tanya. Bila Allah bersemayam di atas arash, cukup full stop. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah macam mana tak payah tanya, full stop. Ini manhaj akidah keempat-empat imam. Tapi bila ada orang yang mengikut akidah ini, kita akan dituduh sebagai Wahabi. Sebab tu tuan-tuan, saya kata manhaj akidah ni, tuan-tuan nak tauhid 3 pun tuan-tuan belajar. Tuan-tuan nak sifat 20, belajar sifat 20, tak ada masalah. Kedua-duanya betul. Hak orang tauhid 3 ni tak boleh kata sifat 20 tak ada lah zaman Nabi. Memang tak ada pun, tapi tak boleh kata macam tu.
Hak sifat 20 pun tak boleh kata pada Tauhid 3. Tauhid 3 tak ada lah zaman Nabi, tak boleh kata macam tu, walaupun memang betul tak ada. Sebab kedua-dua imam ini, sama ada Imam Ibn Taymiyah ataupun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, mereka berijtihad merangka ilmu bagaimana nak kenal Allah. Ijtihad. Kedua-duanya betul. Hak belah ni tak boleh kata kami ramai ulama besar yang menyokong kami, tak boleh kata. Sebab hak belah ni pun berapa ramai ulama besar yang menyokong manhaj akidah ini. Hak belah ni tak boleh kata belah sana tu itu ada ulama yang kritik bahawa benda tu tak betul. Sebab belah ni pun boleh kata ada ulama yang lain juga yang mengkritik manhaj kamu tak betul. Jadi kalau kita boleh berlapang dada dalam isu ni tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan nak belajar Tauhid 3, dipersilakan. Tuan-tuan nak belajar sifat 20, dipersilakan. Kedua-duanya betul. Tapi ada ustaz yang melampau, dia kata siapa tak mengaji sifat 20 buat terjegih mata. Siapa tak mengaji sifat 20 tak sah akidah dia. Yang ni melampau. Sebab bila dia tersebut tak sah akidah dia, ini bermakna dia mengkafirkan aliran lain. Tak sah akidah tuan-tuan, bukan benda kecil. Siap kata mujassimah, Wahabi mujassimah. Jangan tuan-tuan, jangan. Bila sebut mujassimah ni bermakna dia mengkafirkan. No, Saudi no, tu Wahabi mujassimah tu. Dia pergi umrah, kita tengok ambil tiket pergi Saudi ke? Kau pergi Yaman lah. Apa pergi Saudi? Itu habis semayang belakang Syekh Su'ud Syuraib, Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Syekh Al-Bandar. Sedangkan setiap hari kadang-kadang dalam Facebook kita Wahabi mujassimah, Wahabi mujassimah, Wahabi mujassimah, Saudi Wahabi. Pergi umrah, pergi haji, pergi Saudi. Betul, dalam bab ni jangan melampau. Jangan melampau. Tuan-tuan nak belajar Tauhid 3, dipersilakan. Kalau tuan-tuan merasa sifat 20 lebih mudah untuk tuan-tuan kenal Allah, dipersilakan. Tapi saya dulu, Seduk Mata Mahmud dulu mengaji sifat 20. Bila pergi ke Jordan ngaji Tauhid 3 tu, ngaji Tauhid 3 tu, sekadar pandangan, pengalaman mengaji kedua-duanya, saya melihat Tauhid 3 lebih mudah untuk kita kenal Allah. Itu pandangan saya. Pandangan saya. Entah kalau ustaz lain pandangan lain, itu terpulang pada dia. Buktinya, tuan-tuan sampai sekarang ngaji tak ada sifat 20. Tauhid 3. Tak apalah, kalau dulu tuan-tuan mengaji sifat 20, ngaji dulu, hafal tak sampai sekarang ni? Jangan kata hak takluk tu. Hafal lagi, saya tanya buat takluk tu tuan-tuan memang jam. Hak sifat 20 ni pun tak lepas lagi tuan-tuan. Jangan duk kata hak takluk tu. Tapi tak apa, kalau tuan-tuan rasa saya kalau mengaji sifat 20, saya rasa saya lebih dekat pada Allah dengan saya pendekatan sifat 20, dipersilakan. Tapi kalau tuan-tuan siapa mengajar sifat Tauhid 3, lebih mudah kan? Lebih mudah. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' sifat, jauh lebih mudah. Tak payah melampau, kedua-duanya betul. Baru ni ada pembentangan Maulana Asli Yusof tentang akidah ni dengan Ustaz Aizam Mas'ud. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, menyatakan kedua-dua aliran ini adalah aliran yang benar, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang melampaunya ialah dia mengkafirkan aliran yang lain. Baik. Begitu juga orang kata Wahabi ialah tak apalah tuan-tuan, macam inilah banyak sangat ni. Sebab nak pukul 9 lah. Bila ada yang cuba memperbetulkan, orang akan tuduh di Wahabi. Kalau tuan-tuan suruh saya jadi imam subuh, saya baca kunut. Cuma saya baca kunut nazilah, tambah kunut nazilah sebab umat Islam kena bunuh apa semua. Saya kata, saya dalam banyak hal saya bermazhab Syafi'i. Tetapi ada pandangan-pandangan hukum-hukum yang saya bertaklid meminjam pandangan ulama atau mazhab yang lain. Sama pun tuan-tuan. Contoh macam saya sebut akad jual beli tadi, kan, zakat dengan dengan duit. Sama pun, kita sebenarnya sama je. Tapi kalau orang yang mengaji nas,
dia mengaji nas, dia tengok hadis ni lebih sahih, maka dia ambil pandangan ini. Aku nampak pandangan ni lebih kuat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ni tak ada masalah. Tapi bila kita tegur di dalam beberapa perkara yang telah menjadi tradisi masyarakat kita, kita akan dituduh wahabi. Ustaz-ustaz macam ni dia kena banyak sabar. Saya baru ni Melaka tuan-tuan, gantung banner mata lah. Lepas tu Jaim pula keluar surat, tak boleh berceramah di Melaka, kena ganti berceramah lain. Sebab saya ni tuan-tuan, di Melaka ni ibarat Ustaz Wahabi lah. Setakat tak benar tu tak apa tuan-tuan, salinan kepada tu yang tak tahan tu. Salinan kepada ketua cawangan khas Melaka, ketua polis Melaka, macam penjenayah dia layan kita. Saya mengharapkan orang di Jabatan Agama, dia mengambil tindakan yang kalau tak lebih pun kepada pelacur, peminum arak, toke judi, toke disko, kalau tak lebih dahsyat pada saya pun paling kurang sama dengan saya. Toke disko ke apa ke, buat laporan juga, surat salinan kepada tu mesti ada. Jangan duk ganggu penceramah dia. Padahal saya nak ceramah isu umat Islam dizalimi di Syria. Tak kira lah duduk jabatan agama mana pun, betul. Kalau penakut, jangan duduk dalam jabatan agama. Serius. Kau duk kacau ustaz-ustaz ni ceramah hak ni, hak tu jelas haram, hak tu cantik boleh pula. Terbeliak mata. Apa tak tegur? Tuan-tuan letak saya di Bandar Melaka, tuan-tuan bagi masa saya 15 minit, saya boleh cari di mana ada pusat pelacuran. Serius. Tuan-tuan boleh cari tak? Boleh tak? Bukan susah pun tuan-tuan, senang je. Saya dalam tentera dulu tuan-tuan. Dia yang bagusnya anggota tentera ni, dia ada senarai tempat-tempat tak boleh pergi. Sebenarnya tuan-tuan, askar dia bukan boleh masuk dalam apa, Lorong Haji Taib, apa Jalan Pudu, apa pusat-pusat pelacuran tu, askar tak boleh masuk sebenarnya. Itu kawasan larangan bagi tentera. Jadi di Melaka pun ada senarai dia. Takkan jawatan agama tak tahu. Takkan hanya gaji 3-4 ribu, penakut nak buat benda ni, dia pertahankan, takut hilang gaji 3-4 ribu tu, sampai dia pertahankan benda-benda macam ni. Kalau kau penakut, kau jadi tukang kebun sekolah adalah lebih mulia, ataupun pengangkut najis, ataupun tu yang orang duk angkut sampah, itu jauh lebih mulia daripada duduk di jabatan agama tapi penakut untuk menyatakan kebenaran. Tak mahu tuan-tuan, saya duduk dalam tentera tu, saya sama kuliah saya cakap begitu lah. Saya tu minta maaf lah tuan-tuan, saya memang kadang-kadang saya cakap macam ni. Kalau saya penakut, biasa jadi tukang kebun sekolah. Saya jadi tukang kebun sekolah. Saya tidak dipertanggungjawabkan banyak dalam urusan agama. Tapi bila saya duduk jawatan tersebut, saya akan bertanggungjawab dalam banyak urusan agama. Allah nak tanya banyak. Ni duduk jawatan agama tu, banyak Allah akan persoalkan esok, berbanding yang tuan-tuan tak duduk di jawatan agama. Tuan-tuan berbual maaf sekalian, payah betul. Tuan-tuan tengok yang 16 orang sikit, 16 orang yang kena ban tu, siapa dia tu? Alim-alim Melaka, Dr. Abdul Basit, dari bachelor sampai PhD di Madinah. Nak dapat PhD di Madinah tuan-tuan memang payah. Ada berapa orang je orang Melayu yang ada PhD Madinah? Siapa lagi? Maulana Asri Yusof, sangat alim. Saya tuan-tuan, 2 minggu lepas saya forum perdana di Manjung, Syiah dan isu berkaitan. Partner saya ni Ustaz Nasim. Ustaz Nasim ni dia orang Kelantan.
dia berhijrah di Perak, dia pakar dalam bab Syiah. Ada jawatan-jawatan agama negeri, kalau nak berdialog dengan Syiah, panggil Ustaz Nasim, termasuk hak band tu. Ustaz Nasim hak alim bab Syiah ni, dia mengiktiraf tok guru dia kata Maulana Yusuf jauh lebih alim. Nak dialog dengan Syiah, panggil dia, tok guru dia orang band. Kok mana ni? Ustaz Hussein Yi di peringkat dunia duduk sepentas dengan Dr. Zakir Naik. Dunia boleh terima, kita tolak, kita quote and quote kita tolak. Payah betul lah. Tak apalah, orang duduk jawatan agama esok nak kena jawab lebih dengan Allah Ta'ala, nak kena jawab lebih dengan Allah Ta'ala. Buatlah sementara hidup di dunia ni kan. Tuan-tuan, kalau kita buat dosa, diri kita sendiri impak dia kecil dan dosa dia tak meluas. Tapi kalau kita buat dosa, dia mempengaruhi orang lain, akan melibatkan orang lebih ramai lagi ikut, dia dosa dia akan melebar. Sebab tu berbeza dosa orang yang buat personal, sembunyi-sembunyi, dengan orang yang buat secara kadang-kadang dengan jawatannya. Itu jauh lebih baik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di kuliah yang akan datang, jika diizinkan oleh Allah dan tak kena gam. Koko dah ni yang panggil Ustaz Wahabi. InsyaAllah kita datang lagi. InsyaAllah kita akan bincang dalam tafsir yang kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.